Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada minggu ini untuk subjek pendidikan Islam, pendidikan khas KSSM tingkatan 2. Okey, baiklah murid-murid, pada minggu ini kita masih lagi berada dalam bab akhlak, okey, tapi kita dah bertukar kepada tajuk baru, iaitu pada Isnin yang lepas kamu telah pun menyalin nota, iaitu adab dengan rakan. Okey, jom kita tengok. Standard pembelajarannya, cikgu sentuh kepada 3 terus. Yang pertama, menyatakan adab dengan rakan. Seterusnya, menyatakan kelebihan beradab dengan rakan. Dan terakhir, menunjuk cara beradab dengan rakan. Okey, baiklah. Kalau kamu dapat lihat dekat set index sini, gambar itu merupakan gambar apa? Gambar sekumpulan muslimah ya. Muslimah ni maknanya remaja perempuan, kan? Yang pelbagai warna kulit, nampak mereka mesra di situ, kan? Sebagai sahabat, sebagai rakan. Okey, macam kita juga di sekolah, kita ada kawan-kawan kita. Kita ada kawan baik kita, kan? Kita ada kawan sekelas dengan kita. Kita tak kira sama ada dia bangsa apa sekalipun, kita tetap kena menjaga adab dalam berkawan. Okey. Ada 6 ya, 6 adab dengan rakan. Okey, jom kita tengok satu persatu. Sebentar ya, maaf. Okey, nombor 1. Mengasihi rakan seperti mengasihi diri sendiri. Maksudnya macam mana kita sayang diri kita, macam tu juga kamu perlu sayang diri kamu. Okey, seterusnya, bertolak ansur dan bekerjasama. Ini bila kita dalam satu kelas, kalau kita ada buat dalam satu kelas tu, maksudnya kita tak boleh lah, kita kenalah sentiasa bertolak ansur dan bekerjasama, kan? Mungkin jaga kelas tu, bersihkan kelas bersama, okey? Kita kena ada sifat bekerjasama dan juga bertolak ansur. Janganlah kita sikit-sikit kita tak boleh nak bertolak ansur dengan kawan. Bila kita tak ada sikap bertolak ansur ni, akan mudah kita bergaduh dengan rakan kita, kan? Betul tak? Jadi, sebagai remaja yang baik, okey, kita kenalah jaga adab kita dengan kawan kita, kan? Kena bertolak ansur, kena bekerjasama. Seterusnya, nombor 3, bertutur dengan bahasa yang sopan dan tidak menyakiti hati orang lain. Yang ini pun penting. Yelah, kadang-kadang kita ni dekat sekolah, maklumlah kita orang kata orang Melaka, kan? Kadang-kadang cakap tu agak kasar. Mungkin pada kamu kita hanya bergurau, tapi kadang-kadang penerimaan pada orang lain pula dia anggap kita kasar dengan dia. Jadi kita kena jagalah tutur kata kita, bahasa kita supaya tidak menyakiti orang lain, sama ada sengaja ataupun tidak. Nombor 4, sentiasa senyum dan pesan kebaik terhadap rakan kita. Maksudnya kita tak bolehlah berfikiran negatif pada kawan kita. Mungkin kita nampak kawan kita tu pergi kantin dengan kawan seorang lagi, kan? Kita terus cakap, tu tak nak kawan dengan aku lagi lah tu, sebab tu tak ajak aku. Tak boleh kita bersangka buruk. Mungkin kawan tu waktu tu kamu tak ada, jadi dia pergilah dengan kawan lain. Ini contohlah ya. Okey, jadi kita sentiasalah kena positif dan bersangka baik dengan kawan-kawan kita. 5, ringan tulang apabila diperlukan. Okey, kalau kita tengok dekat pendidikan khas, ada kawan-kawan yang berjalan tidak begitu stabil, kan? Kaki mereka ada yang bengkok. Ada kawan yang tangan dia pun tidak normal seperti kamu, kan? Jadi kita kalau ada kawan-kawan kita yang macam ni, kalau kita tengok dia perlukan bantuan kita bantu dia. Contoh, kalau barang dia jatuh ke, kan, dia agak susah untuk nak tunduk, kita boleh tolong. Kan, kita sebagai kawan tak salah untuk kita menolong, kan? Malah kita dapat pahala sebab kita bantu kawan kita yang kita tahu dia kekurangan. Kita apa salahnya dengan kelebihan kita, kan? Kita sihat, kita boleh bantu mereka, dapat pahala. Okey, yang terakhir, memelihara dan menutup aib rakan. Ni maksudnya kalau orang bahasa pasar dia, kita panggil makcik bawang lah, kan, sekarang ni. Ataupun orang sekarang ni panggil netizen ke apa ke. Cikgu pun tahu macam tu lah. Maksudnya kalau kita tahu keburukan kawan kita, kita tak perlulah pergi bercerita dekat kawan lain, kan. Macam mana?
Dia akan bermula dengan ayat macam ni. Kau tahu tak? Kau tahu tak? Macam tu kan. Biasa macam ni kadang budak perempuan. Tapi cikgu tahu. Anak murid cikgu semua bagus-bagus. Semua baik-baik. Tak ada yang macam tu. Jadi, kita kalau tahu kelemahan kawan kita tak perlu untuk sebarkan. Kan, terutama sekarang ni, dengan zaman kamu ni, TikTok lah, Instagram dan sebagainya kan. Lagi benda-benda yang macam tu lagi suka nak masuk dalam, terutama TikTok kan. Zaman remaja sekarang ni, dia semua orang TikTok je cikgu tahu. Jadi tak perlu kerana itu aib mereka. Jadi kamu tak perlu untuk menyebarkan aib rakan kita. Okey, itu adalah 6 adab kita dengan rakan. Okey, kita seterusnya. Okey, ada 4 kelebihan beradab dengan rakan. Ada kelebihan dia bila kita jaga adab-adab kita dengan kawan kita kan. Mari kita tengok. Nombor 1, semestinya diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan memperoleh keredaan Allah. Maksudnya bila kita menjaga hubungan kita dengan kawan kita, kita tidak membuka aib dia, kita sentiasa bersangka baik dengan kawan kita, kita berbaik dengan mereka, menjaga tutur kata dan sebagainya, Allah pun berkati hubungan itu. Allah pun meredai. Jadi kita akan terus berkawan dengan rasa senang hati kan. Tak ada rasa nak bermusuh, tak ada rasa sakit hati sebab kita menjaga semua adab-adab kita dengan kawan kita. Kedua, diri terdorong melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Bila kita buat perkara yang baik kan, kita menjaga adab-adab kita kan, secara tidak langsung kawan kita pun menerima perkara itu dengan positif, dengan senang hati. Jadi, kamu akan terdorong untuk melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan bersama kawan. Mungkin kamu dengan kawan kamu nampak pergi ke mana-mana kan, jumpa orang yang memerlukan, kamu berdua bantu orang itu kan. Jadi, bila kita berkawan dengan orang yang baik, maka sisi baik dia tu pun kita dapat. Maksudnya macam tu. Nombor 3, diri terhindar daripada gejala yang tidak baik. Okey, maksudnya cikgu tak adalah bermaksud kamu jangan kawan dengan orang, contoh orang yang merempit, nanti kamu pun merempit. Maksudnya macam ni, kalau ada di antara kita, kawan kita yang melakukan perkara yang tidak baik, maksudnya perkara yang tidak baik tu contoh macam mana? Contohnya kan suka bawa motor yang aksi yang berbahaya kan. Jadi kita sebagai kawan yang baik, tak perlulah kita mengejek dia, menghina dia kan. Mungkin dia tak sedar lagi apa yang dia lakukan. Kita sebagai kawan, kita boleh nasihat dia. Jadi kalau kamu tengok dia tak okey juga, dia masih lagi ajak kita jomlah. Jadi mungkin boleh kita tinggalkan dia, tapi dengan kita dah nasihat dia lah. Jadi kita bila kita berkawan dengan orang baik ni, diri kita terhindarlah daripada gejala yang tidak baik. Dan yang terakhir, dapat membentuk diri menjadi individu yang berakhlak mulia. Semestinya lah bila kita dah berkawan dengan orang yang baik kan, kita akan dapat tempias kebaikan dia dan kita akan jadi manusia yang berakhlak mulia. Okey. Penutup dia adalah persahabatan sebaik-baik sahabat di sisi Allah ialah orang yang terbaik terhadap temannya, dan sebaik-baik jiran di sisi Allah ialah orang yang terbaik terhadap jirannya. Maksudnya kita sebagai kawan, kita kena jadi yang terbaik untuk kawan kita. Okey? Maksud cikgu tidaklah mengatakan kalau kamu tengok kawan tu buat benda yang tak baik, terus jangan kawan dengan dia, pulaukan dia. Jangan macam tu. Kamu kawan yang baik, kamu boleh nasihat dia, kamu boleh tegur dia dengan cara yang betul. Kan? Kadang-kadang zaman fasa remaja ni, mereka ni suka dengar cakap kawan. Dia lagi senang dengar cakap kawan berbanding dengan mak ayah dia ataupun cikgu. Sebab dia rasa kan bila rakan ni lebih rapat kan, lebih mesra. Jadi kita sebagai kawan yang baik, kita jangan menghancurkan diri dia, tapi kita membantu dia untuk ke arah yang lebih baik. Okey, jadi cukup untuk setakat hari ini. Cikgu akan bagi link tugasan kamu. Okey, nanti kamu boleh jawab tugasan itu melalui video yang kita belajar pada hari ini. Okey, jika ada apa-apa permasalahan ataupun persoalan, bolehlah terus WhatsApp ke cikgu. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.